Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para pelajar, para jemaah, para penonton sekalian, kita teruskan perbincangan kita, pelajaran kita dalam tafsirul Quran Suratun Nahli, surah yang ke-16, juzuk yang ke-14, sambungan kita ayat yang ke-70. Ayat yang ke-70, muka surat pimpinan Ar-Rahman Jawi 528. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada perbincangan kita. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. Baiklah para pelajar sekalian, itu ayat yang kita pergi kepada perbincangan kita hari ini tentang beberapa nikmat kehidupan, iaitulah tentang peringkat umur manusia. Manusia ni kita akan lalu melalui peringkat-peringkat yang tertentu. Peringkat yang tertentu dia panggil daripada kanak-kanak, daripada baby, daripada sampai ke tua. Itu dia panggil peringkat kita. Dan Allah Azza wa Jalla juga sebut tentang berbezanya rezeki seseorang itu. Rezeki seorang itu tak sama. Rezeki seseorang itu tidak sama. Ada orang rezeki dia luas, ada orang rezeki dia seorang tu kalau bagi ke orang lain, satu negeri boleh makan. Dia seorang. Kemudian nikmat berkeluarga, adanya anak cucu, itu nikmat. Jangan kata ada anak cucu ni tidak nikmat, jangan. Baiklah para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, itu dia panggil perbezaan manusia dari sudut rezeki, dari sudut kehidupan, dari sudut banyak perkara yang kita berbeza. Sebelum kita masuk kepada perbincangan kita hari ini tentang peringkat umur,
tentang peringkat perbezaan rezeki kita dan juga peringkat keluarga. Ada orang yang tak ramai, ada orang ramai. Sebelum Nana masuk kepada ayat ini, kita pergi kepada perbincangan kita yang lepas. Perbincangan kita yang lepas iaitu tentang lebah dan kaitannya dengan dalam perbincangan kita yang lalu. Maka para pelajar sekalian, beberapa fawaid yang kita berhenti dalam siri yang lepas, kita ulang balik sikit. Sebab faedah ni kalau kita tak ulang dia jadi tertinggal. Jadi tertinggal, dan benda ni sangat penting di dalam ilmu tadabbur yang kita buat ni, yang kita lakukan ini. Yang pertama dia panggil ajaibun nakhlah. Ajaibnya hayawan lebah yang kecil ini. Walaupun lebah ni kecil, tapi dia dah mendapat kedudukan yang tinggi sehingga Allah Ta'ala sebut nama dia dan Allah Ta'ala wahyukan kepada dia. Wa auha rabbuka ilan nahli. Wa auha rabbuka, kita dah bincang, para ulama tafsir kata wahyu di sini dengan makna ilham. Allah Ta'ala bagi kepada dia ilham, bagi arahan GPS kepada dia bagaimana nak pergi cari makanan, nak pergi cari pokok-pokok bunga. Dan darjat yang paling tinggi sekali, ittakhizi minal jibali buyuta, duduk atas bukit, kemudian duduk atas pokok, kemudian duduk di atas rumah, ataupun rumah orang ataupun rumah orang buat untuk dia. Itu dia panggil 3 peringkat. Dan daripada iklim, kesan daripada tempat di mana lebah tu duduk, madu dia pun macam tu juga. Bahkan madu ni pun ikut musim. Kalau musim ni macam ni dia punya rasa madu, warna dia pun lain. Kita kata Masya Allah Tabarakallah, itu kedudukan lebah. Kemudian yang kedua, selain daripada lebah, kita bincang tentang susu. Al-laban, Allah Ta'ala ciptakan laban min fadlatid dam, daripada darah kan? Darah tu mari daripada makanan-makanan hayawan. Maka semua kaitan tu mari daripada air yang Allah Ta'ala turunkan dari langit. Air mari langit, makanannya berbeza. Dalam nikmat tentang pokok-pokok dulu kita dah bincang bahawa pokok itu sendiri daripada bumi yang sama, air yang sama, mengeluarkan buah yang berbeza. Sama-sama buah pun ada beza pula. Durian berapa puluh jenis, rambutan berapa jenis. Masya Allah Tabarakallah. Dan dalam ayat wa innalakum fil an'ami la'ibrah, di sini kata di para ulama menunjukkan kepada taharatu labanil ma'kul, bersihnya susu hayawan yang dimakan, dan boleh kita minum dia walaupun dia keluar daripada darah dengan farsin, dengan apa ni, dengan lebihan makanan, kita kata fadlah, hampas makanan. Kemudian Allah Ta'ala sebut 2 perbezaan, nuskikum dari sudut minuman, tapi dari sudut hak kita buat sendiri buah-buahan, tattakhizuna. Jadi Allah Ta'ala bagi kita minum madu sebab tak ada apa dah, pergi ambil daripada sarai lebah, bismillah. Tapi kalau nak minum air lain daripada buah, daripada tamar, daripada anggur, kena perah, kena proses, maka Allah Ta'ala tattakhizuna. Wa min samaratin nakhil, kita dah bincang juga tentang bagaimana Allah Ta'ala sebut arak, sedangkan arak itu haram. Dan pula dia sebut dalam ayat Al-Ni'am, ayat-ayat nikmat. Maka jawab dianya, pelajar-pelajar tanda semula, jawab dianya surah ini Makkiyah, pengharaman arak surah Al-Ma'idah selepas hijrah. Beza berapa tahun, lama jarak tu. Ada katanya pengharaman arak tu selepas daripada Ahzab, mana tahun yang kelima. Ada yang mengatakan Hudaibiyah tahun yang ke-6. Artinya 5 tahun Nabi kita duduk Madinah, peringkat arak itu masih lagi dalam proses pengharaman. Itu dalam bahasa kita dipanggil at-tadarruj. Dalam siri hikayat fiqh yang ke-46 malam tadi ana sebut balik isu tadarruj di dalam berdakwah. Tengok ni,
Maka itu yang jawapan para ulama kita tentang kenapa disebut arak ini. Ada juga yang mengatakan bahawa memang pada orang Arab, oleh kerana ayat ni turun pada puak kafir, maka dilembutkan perbincangan arak ni ada faedahnya. Tapi kalau nak solat jangan minum asalnya. Sehinggalah turun ayat Al-Maidah, maka diputuskan arak itu tak ada faedah, semuanya haram. Dan dalam ayat ini juga Allah Ta'ala telah menyebut tentang pengharaman arak. Ya, baik. Dalam majoriti ulama mengatakan asal ke benda mabuk je haram. Ini pendapat majoriti ulama. Ada sebahagian ulama kata arak haram ni hak mari daripada ni, mari daripada anggur, mari daripada buah tamar. Yang lain-lain tak kira. Kita kata lah, majoriti ulama kata asal ke dia mabuk haram. Kullu muskirin haram. Yang seterusnya di antara faedah ayat ini, iaitulah oleh kerana arak tu haram, maka harga dia juga haram. Harga dia juga haram. Siapa dia miliki arak tidak dianggap memiliki harta. Sama juga dengan benda-benda haram yang lain, tidak dikira apa? Tidak dikira harta itu. Barang yang tidak ada nilai. Baik. Timbul perbahasan dari sudut fiqh, milik siapakah lebah? Ini perbincangan. Milik siapakah lebah? Jawab dianya, hak mana lebah Allah Ta'ala hantar mari masuk dalam kawasan kita, contoh masuk dalam pagar kita ke dalam kebun kita, maka tuan kebun menjadi pemilik kepada lebah dan madunya itu. Alhamdulillah, itu rezeki Allah Ta'ala hantar mari pada kita. Sama juga kalau kita buat sarang, lebah mari. Ini ada sahabat-sahabat kita ni NGO penyelamat lebah. Dia panggil NGO penyelamat lebah. Dia komen di kuliah kita semalam, dia kata kalaulah lebah ada atas rumah kita, jangan pergi bakar. Panggil apa NGO ni, dia ada kepakaran boleh pindah lebah tu kita lain. Kita kata bahaya di sini. Dia boleh ambil dia letak di tempat lain, dan mereka akan letakkan madu dia di situ. Kita kata subhanallah. Baik. Kalau lebah duduk dalam tanah kita, maka tuan tanah itulah yang menjadi pemilik kepada. Jangan kata ni hak umum lah dalam tanah kita, duduk atas pokok kita, maka jadi hak milik kita. Kalau dia duduk di kawasan mana, kawasan tak ada milik orang, tak adalah tanah kerajaan atau dalam hutan atau dalam mana, dipanggil ardu mawat, maka madu dia tu liman badara ila akhdhihi, madu dia tu siapa dia pergi ambil jadi hak dia. Itu dari sudut fiqh. Dari sudut undang-undang kerajaan saya tak tahu, itu kena tanya pihak pejabat polis ataupun pejabat pengguna macam mana hak ni. Tapi dari sudut fiqh, lebah hak duduk di kawasan kita jadi hak kita. Lebah duduk di tanah umum, itu umum, siapa dia pergi ambil jadi hak dia. Kita kata alhamdulillah. Yang kemudian perbincangan seterusnya tentang Baitul Nakhlah, rumah lebah ni comel 6 segi. Kita kata masya Allah, dia boleh sambung. Kalau dia mari sambung, dia bersambung. Tidak ada ruang kosong tengah, tak ada. Dan Allah Ta'ala sebut syifa'un linnas. Dua perkara yang Tuhan sebut syifa dalam Quran. Yang pertama, Quran itu sendiri hudan wa syifa. Dan Allah Ta'ala sebut lebah fihi syifa'un linnas. Lebah ini menjadi penawar pada manusia. Maka ulama mengatakan Quran itu penawar kepada hati kita, jiwa kita, dan boleh juga penawar fizikal, sebagaimana dalam hadis sahabat yang baca Al-Fatihah pergi jampi itu. Dan lebah menjadi penawar kepada tubuh manusia. Maka semua kata ulama, ta'ammal ahwalan nahli wa ma fiha minal ibari wal ayat. Memperhatilah kepada lebah apa yang kita dapati untuk apa? Untuk menambahkan, meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah Ta'ala tak buat satu makhluk dia ni saja-saja. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Kita kata la, tidak ada makhluk yang Tuhan cipta ni tidak ada faedah. Semua ada faedah kalau kita berfikir tentang dia. Tapi kalau kita tak mikir, apa benda pun tak ada faedah. Baik, sekarang ni kita berpindah kepada ayat kita, ayat yang ke-70. Tengok ayat 70, peringkat kehidupan manusia. Tanda pelajar-pelajar, peringkat kehidupan manusia setelah Allah Ta'ala beri kepada kita hayawan-hayawan,
buah-buahan. Sekarang ni kita sendiri pula kena mikir. Tengok ayat. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum. Dan Allah yang menciptakan kamu dari tiada kepada ada. Dalam surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, allazi khalaqal maut wal hayah. Allah mula dengan mati dulu. Mati, hidup. Lepas sebab kita tak ada dulu. Sebelum kita ada, duduk mana kita? Dianggap matilah kita, tak hidup. Ada dalam rahim, dalam alam zuriat. Mana kita nampak? Mana Allah Ta'ala matikan, belum kita ada. Kamu dia sekarang ini ada, lepas pada ni akan tidak ada balik. Ujung akhir sekali kiamat ada semula. Itu dia panggil 4 peringkat perjalanan hidup manusia. Tak ada, tak ada. Habis. Dia berakhir dengan ada. Di sini kata di para ulama tadabbur, Allah Ta'ala sebut ada, bangkit semula, maknanya tak ada, tidak ada, tak ada lepas pada itu. Berterusan. Summa yatawaffakum. Mula-mula ada, kemudian Tuhan matikan kita. Wa minkum man yuraddu ila arzalil umur. Kemudian Allah menyempurnakan tempoh umur kamu. Cukup tempoh umur, mati. Maka ada di antara kamu yang disegerakan matinya, mati awal lagi. Lahir, mati. Umur 45 tahun, mati. Umur belas tahun, umur 10 tahun, mati. Wa minkum man yuraddu ila arzalil umur. Dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan kepada peringkat umur yang lemah. Dia panggil tua. Tua, nyanyuk. Arzalil umur, mana umur yang hina, jadi kebudak-budakan, jadi budak semula dia. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, sehingga menjadilah ia tidak ingat, tak tahu apa akan sesuatu yang telah diketahuinya. Orang yang belum dia nyanyuk, dia ingat belakang, dia ingat semua, tapi bila sudah nyanyuk tak ingat apa. Cucu dia mari hantar makanan, puah lagi mulut tak basuh. Tak ada orang ambil tahu aku ni. Cucu dia kata tak tahu apa, mulut tak basuh lagi, baru sudah makan, lupa dia, tak tahu apa. Ini masalah kita. Mana jadi lemah. Setelah berlaku beberapa lama hidup atas dunia ni, dia jadi lemah balik. Waktu kita muda sihat, ingatan kita kuat. Waktu kita gagah, kita boleh buat kerja pergi sana sini. Tapi bila sudah lemah, apa nak buat? La yang tabit, tak tahu. Berapa umur tu? Tahu. 10 tahun, 20 tahun. Makan tak makan tak tahu. Cuma kita kena ingat, orang ni biasanya tanda ni, ibu-ibu, makcik-makcik, pakcik-pakcik ni tanda kebiasaan kita manusia ni. Allah Ta'ala akan beri mengikut hak dia biasa. Kalau orang ni waktu dia muda, dia biasa dengan surau, masjid, duduk ibadat, duduk solat, duduk zikir. Walaupun dia nyanyuk, itu yang perbuatan dia. Kejap-kejap Allahu Akbar. Mak solat berapa pula tu? Nah, pukul 10 pagi orang tanya, maya apa mak? Maya zuhur, maya subuh. Dia tak tahu apa, yang penting dia semaya. Kalau dia mulut dia duk zikir sentiasa, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Waktu dia nyanyi pun duk zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Bagi tasbih ke dia tegak duduk hanggup zikir, alhamdulillah. Tapi ingat, waktu dia muda asyik duk merepek ya, menatai tu menatai ni, celaka tu celaka ni, tua nyanyuk, itulah bahasa dia. Ana dah cerita banyak kali dah. Sanak saya sendiri jumpa, ana nak pergi ziarah seorang sahabat kawan. Dia bagi tahu, ustaz, kalau anda naik atas rumah ana lepas ni, dengar apa-apa tutup telinga deh. Dengar apa-apa tutup telinga, tulikan telinga, jangan ambil peduli. Kita kata berat ni. Naik, belum duduk lagi, bunyi dah dalam bilik. Menatai mana mari tu? Allahu Akbar. Tahu menatai mana, kalau bahasa luar agak binatang mana tu? Mari. Celaka.
cucu dia kayak maaf nenek dia nyanyuk. Itulah bahasa dia waktu muda dulu. Na'udzubillah. Kita pergi rumah orang lain pula, nasib baik taklim ada, kalau tidak balik. Nate panggil aku, tak ada duduk lagi, baik balik. Tapi sudah ditaklimatkan, kita terimalah. Ila arzalil umur, Allah kata. Aku kembalikan kepada umur yang hina, na'udzubillah. Aku kembali kepada umur yang hina, kita kata na'udzubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada umur yang hina. Balik jadi budak-budak semula, tak tahu apa. Kita pergi rumah orang lain pula, bunyi duk solat. Allahu Akbar. Siapa dia? Maya. Nenek kita Maya. Lepas Maya, budak ni kita tanya, tu Maya apa? Subuh, dia kata. Pukul 10 pagi Maya subuh, tak tahu apa dia. Dia patut dia Maya pula tanya, Maya apa? Loh, dia tak tahu. Yang penting hidup dia solat. Sebab kebiasaan waktu dia muda solat. Baik, kata di dalam Adwaul Bayan, berapa kau umur tua? Umur nyanyuk ni berapa? Sayyidina Ali kata 75 tahun. Qatadah kata 90 tahun. Kata di ulama semasa, dia kata itu boleh jadi zaman dia. Pengalaman dia orang umur ni nak gilah kenyanyuk. Tapi bukan syarat. Wa zahir annahu la tahdid lahu bisinin. Yang zahirnya tidak ada had umur berapa-berapa. Sebab apa? Kita tengok kepada keadaan orang. Ada orang umur 90 tahun boleh jadi ketua, boleh jadi Perdana Menteri, boleh jadi apa dia lagi, umur 70 tahun boleh jadi tu ni, berebut kerusi lagi, boleh. Ada orang yang mungkin awal lagi sudah nyanyuk. Kita kata na'udzubillah. Baiklah, maknanya kesimpulan kitanya Syekh Sangkiti kata la tahdidalahu, tidak ada had umur. Kita tengok pada orang, ada orang yang umur panjang, ingatan dia kuat, gigi pun tak luruh lagi, Masya Allah tabarakallah. Ada orang awal lagi cabut gigi, nyanyuk dah dia tu. Kita hari ni kumpulan nyanyuk kau boleh tak nyanyuk? Tak nyanyuk tapi lupa tu kuat. Nah, Allah, di rumah dia bergayu takwim hok syarikat bagi, takwim hok masjid bagi, takwim hok tok wakil bagi, tapi nyanyuk tak tahu pukul berapa orang azan zuhur, azan maghrib, tak siapa juga dia masjid. Tu dia panggil spesies nyanyuk tak kena masjid. Ada juga. Ini bahaya ni. Baik para jemaah sekalian, macam mana kita nak selesaikan masalah kita ni? Ni ada dua doa yang Nabi kita ajar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita doa. Doa ni ana dah letak dalam buku kita di akhir doa di akhir solat. Tuan-tuan boleh tengok. Doa, tengok baca doa ni. Ini bagus doa ni, kita kena belajar. Doa di akhir solat tu kita cuba baca kan, supaya Allah Taala selamatkan kita. Dalam kitab Perisai Muslim pun ada doa ni. Alhamdulillah, ikut belaka kita niat berdoa sekali pagi ni. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sabda Nabi, dikata Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u, Nabi berdoa dengan doa ni. Ikut, Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wal kasali wa arzalil umur wa azabil qabri wa min fitnatid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat. Boleh ingat apa doa Nabi kita aja sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan tanda, doa ni sangat penting, kita kena belajar. Pasal Nabi kita aja doa ni. A'udzubika kata. Kalau kita nak doa, kita mula dengan Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal kasali wa arzalil umuri wa azabil qabri wa min fitnatid dajjal wa fitnatil mahya wal mamat. Hadis dalam Bukhari dan juga dalam Muslim. Ada lagi hak lafaz dalam Perisai Muslim. Tuan-tuan yang ada kitab Perisai Muslim tu, dalam kitab Perisai Muslim kita di mana?
Nombor bacaan nombor 60. Kita dah bagi dah. Dalam aplikasi telefon pun ada nombor 60, tulis bacaan selepas membaca tasyahud akhir. Lepas kita baca tasyahud akhir, kita baca doa ni. Baca doa ni, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri. Tengok dalam buku zikir pagi petang tu, zikir lepas solat, bacaan yang ke-11, bacaan sebelum bagi salam. Dalam buku kita ni ada. Tuan-tuan sudah dapat buku ni, semua ada. Dalam PDF pun sudah ada. Dalam buku Perisai Muslim pun sudah ada. Macam-macam tempat dah kita letak supaya kita beramal dengan doa ni. Ikut sekali, kita ambil ijazah bacaan sekali. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri. Cantik. Dengar dia punya terjemahan. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada sifat bakhil. Ini sifat kita. Aku berlindung denganmu daripada sifat pengecut, penakut. Takut ke orang ke, takut nak cegah maksiat ke. Itu semua takut. Aku berlindung denganmu daripada dikembalikan dalam keadaan amat tua, nyanyuk, na'udzubillah. Nanya kita jadi budak semula. Aku berlindung denganmu daripada fitnah dunia, dan aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Ini juga daripada Sahih Bukhari. Ada satu lagi hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, sama jugalah lebih kurang ya bacaan dianya. Allahumma inni ta'awwazu, Nabi sallallahu beritahu ta'awwazu bi kalimat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwazu bihinna, sama ya. Allahumma inni a'udzubika minal jubni, hak kita baca sini. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa minal bukhli. Yang penting ada tukar-tukar. Wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa azabil qabri. Tuan-tuan ambillah dalam buku kita ni, dalam buku Perisai Muslim, dalam buku zikir pagi petang sudah ada. Kita kata mudah-mudahan kita selamat daripada penyakit ini, penyakit nyanyuk ni, insya-Allah. Baik, saya tak nak panjangkan di sini kerana kita masih lagi panjang. Tahdid bisinin, apa ni, kata di Syekh Syangkiti tidak tepat. Yang zahirnya orang ini ikut keturunan dia lah. Ada orang panjang umur sihat molek, ada orang yang 70 tahun sudah nyanyuk, macam-macam. Baik, akhir ayat Allah kata apa? Innallaha alimun qadir. Sesungguhnya Allah amat mengetahui lagi amat berkuasa. Tengok nota 565. Setelah Allah Ta'ala menerangkan nikmat-nikmat yang didapati oleh manusia dari tanaman-tanaman dan dari berbagai-bagai jenis hayawan yang mengeluarkan susu dan madu, lalu diterangkan pula dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya perihal umat manusia dalam alam kehidupan ini. Kita hidup ni, umur kita berbeza-beza, ada yang panjang umur, ada yang pendek umur, dan juga rezeki kita berbeza. Rezeki berbeza. Tengok ayat yang ke-71. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Dan Allah Ta'ala melebihkan sebahagian dari kamu atas sebahagian yang lain pada sumber jalan rezeki yang dikurniakannya. Tengok. Ini ayat ini tadi Allah Ta'ala sebut tentang kehidupan manusia, hari ini dia sebut tentang rezeki. Rezeki kita sama tak sama? Tak sama. Lubang rezeki tak sama. Ada orang rezeki dia atas bumi, ada orang rezeki dia atas air, ada orang rezeki dia atas bukit, ada orang atas udara. Pok pilot kapal terbang kapten duduk atas udara dia. Ada rezeki dia atas jalan raya, ada rezeki dia adalah kebun getah.
macam-macam. Itu dari sudut sumber rezeki. Dari sudut kadar rezeki juga tak sama. Masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala berkata apa? Dan Allah melebihkan sebahagian dari kamu atas sebahagian yang lain pada rezeki yang dikurniakannya. Kita ni tak sama. Ada orang lebih, ada orang yang tak lebih, kan? Kemudian tengok Tuhan kata, فَمَنْ الَّذِي فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. Dalam pada itu, orang yang diberi kelebihan itu tidak mahu memberikan sebahagian dari kelebihan hartanya kepada hamba-hamba mereka, supaya orang-orang itu dapat sama mempunyai harta. Tak akan bagi. Saya bagi dah awak gaji 500 ribu sebulan, apa saya nak bagi lagi? Walau dia ada duit juta-juta, patut dia bagilah sejuta ke hamba dia tu, koli dia, orang yang bantu dia. Dah gaji awak 2,000 sebulan, duit tu lambat mari kerja sikit 2,000 sebulan. Padahalnya banyak lagi hak dia tu. Ini makna manusia ni begitu keadaan. Maka Allah nak sentuh di sini tentang pembahagian kuasa. Tengok, afa bi ni'matillahi yajhadun. Maka mengapa mereka tergamuk mengingkari nikmat Allah Ta'ala itu dengan perbuatan syirik? Tengok nota di bawah 566. Ayat ini ditujukan kepada kaum kafir musyrik, yakni kalau mereka tidak rela memberikan sebahagian hartanya kepada hamba-hamba mereka untuk menikmati kelebihan mempunyai harta, maka bagaimana pula mereka tergamuk memberi berhala-berhala mereka sifat-sifat ketuhanan yang tertentu hanya bagi Allah. Jadi ayat ini Allah Ta'ala nak memperingatkan kepada manusia tentang kuasa Allah. Allah Ta'ala kuasa mutlak di atas dunia. Wahdaniyatuhu, keesaan Allah Ta'ala, kudrat Allah Ta'ala. Tiba-tiba mari makhluk Tuhan, dia nak bagi kuasa Tuhan kepada orang lain, mana boleh? Itu dia panggil syirik. Ni aku bagi harta, Tuhan kata, tak nak bagi dengan orang, tapi kuasa Tuhan nak bagi yang berhala-mu. Pelik, ajaib. Mana ayat ini menyentuh kepada apa? Kepada apa? Kepada kedudukan manusia, supaya sedar diri, jangan buat benda syirik. Allahu Akbar. Tengok dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kita tentang kelebihan rezeki, tapi dia sebut pula tentang tauhid kepada Allah Azza. Itu paksi. Dalam siri yang lepas kita ada sebut dah, Quran itu bincang tentang al-ilahiyat, an-nubuwat, kan, tentang qada dengan qadar, tentang al-ma'ad, bangkit semula. Yang utama sekali untuk kita ni sekarang, iaitulah memahami tentang uluhiyatullah, ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Ketuhanan Allah Azza wa Jalla, tak mungkin kita berlaku syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Baik, selesai kita nikmat yang kedua, rezeki. Rezeki, pintu rezeki tak sama, kadar rezeki tak sama. Ada orang yang Masya Allah sempit hidup dia, walau dia khija, tapi tak cukup. Coba tuan-tuan dan puan-puan perhatikan hikmah Allah Ta'ala. Orang kaya, tuan Datuk Seri, berapa anak? Saya tak banyak ustaz, 2 ya anak, 2 orang, ada yang 3. Mungkin dia awal-awal lagi tak mau anak, dah dia kontrol, makan ubat ke macam mana. Kita pergi melawat rumah keluarga kita hak miskin, Masya Allah, tabarakallah. Mula-mula masuk kawasan rumah dia tu ada budak kecil, yonyeh dek mayok, beringos situ, beringos sini. Ni anak siapa ni? Anak dia belakang tu. Berapa anak? 12. Masya Allah, tabarakallah. Kaih pagi, makan pagi, anak 12. Hak duduk atas banglo juta-juta sehari, menego tak payah gimana, duduk main ke internet ya. Juta-juta sehari. Anak 2 orang, anak seorang. Kita kata Masya Allah, pintu rezeki. Kadang-kadang Allah Ta'ala perluas. Ada kalanya sempit, terpaksa kena minta-minta dengan orang. Itu dia panggil kuasa Allah. Kalau nak kata
Kadang-kadang orang tu tak mengaji tinggi pun. Oh, jutawan dia. Tanya dia, mengaji mana dulu? Mengaji mana? Pondok. Ngaji pondok. Menulis tanya orang putih tak boleh jawab lah. IU boleh. Anak anta tukar. Tapi pitih banyak. Itu dia panggil pintu rezeki, sumber rezeki. Tak sama. Yang penting kita kena syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Rezeki Tuhan bagi ni bukan semata-mata kerana akal, kecerdikan, tapi kerana Allah Ta'ala bagi rezeki pada dia. Akal tu nak juga, tapi berapa juga orang berakal cerdik-cerdik. Kalau bercakap dengan dia J selalu, J, berapa dia kat J ni? Juta. Projek sana J. Balok sana juta. Kita, siapa orang panggil Pak Cik J dia. Kata berapa Pak Cik J ni? Ingat nama dia Zain. Tak, cakap pergi kat ustaz pergi buang dengan dia sekali. Kedai kopi, juta sana juta sini, air teh hak dia minum kita kena bayar. Cakap buah besar ya. Baik, sekarang ini kita pergi kepada keadaan keluarga. Ayat 72, ayat yang terakhir dalam siri ini. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah wa razaqakum minat tayyibat أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. Dan Allah menjadikan bagi kamu dari diri kamu sendiri pasangan-pasangan. Kita manusia kahwin dengan manusia. Ada setengah ulama kata tak boleh manusia kahwin dengan jin. Tak ada. Sebab dia spesies lain, kita spesies lain. Dia mari daripada api, kita daripada tanah. Tak tahu, ada orang mengaku nikah dengan jin, wallahu alam apa cerita. Yang penting para ulama ni kata tak ada. Allahu akbar. Allah Taala kata, aku jadi kamu isterimu tu daripada keturunan kamu juga manusia. Asal silah mari daripada tanah. Dan dijadikan bagi kamu dari pasangan kamu hasil daripada perkahwinan ayah dengan mak, dapat anak-anak. Selepas dapat anak, anak kahwin pula dapat cucu cicit. Masya-Allah tabarakallah. Serta dikurniakan kepada kamu dari benda-benda yang baik lagi halal. Ingat molek, ingat baik-baik. Bila kamu kahwin, kamu boleh anak, boleh cucu. Makanan kepada kamu sendiri, kepada anak cucu kamu, pastikan minat tayyibat, daripada harta yang baik. Saya ni anak ramah, habis tak cukup makan, habis curi lah, merompok lagi lah, pergi ambil benda-benda haram lah. Tuhan kata, aku bagi pada kamu setiap orang rezeki. Pastikan rezeki kamu tu yang baik-baik. Allahu akbar. Kan dalam ayat dulu kita, dalam ayat yang lepas, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tuhan ada janji setiap binatang yang bergerak atas muka bumi ada rezeki Tuhan bagi. Jangan duduk main. Maknanya Allah Taala nak bagi kepada kita apa dia? Minat tayyibat, daripada mat'umat, daripada rezeki yang baik-baik. Lebih baik. Kemudian dikata banina wa hafadah. Hafadah tu cucu. Sebab apa dia sebut cucu? Sebab al-hafdi dengan makna al-khidmatu wal bir. Khidmat kita bila sudah tua, biasanya nenek ni, tok ayah ni suka duduk dengan cucu. Betul tak? Kalau cucu mari happy selalu. Suka dia dengan cucu. Cucu pun suka ngetuk. Duduk dengan ayah dia kena pulah leng dengan mak dia. Duduk ngetuk tak kena pulah. Nenek pun jadi teringat balik kok masa dia beranak 50-60 tahun dulu, dia duduk dengan baby cucu. Suka. Masya-Allah tabarakallah. Pasal telah kata Nabi sallallahu sendiri duduk atas mimbar. Tengah nak khutbah, tiba-tiba mari Hasan dengan Husain duduk main berakak, duduk main di tepi mimbar. Nabi turun daripada mimbar. Turun pergi dakak dukul cucu dia ni. Nabi kata betul lah, Allah Taala kata innama amwalukum auladukum fitnah. Anakmu cucumu kan ni fitnah, ujian. Ni ada tok kita duduk pondok siap-siap, nak klik dah ustaz apa? Jaga cucu. Tak apa juga. Nak klik jaga ayah itik pun ada juga, tak mau belajar. Ini penat kita ni. Baiklah, kita tamatkan ayat kita ni. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun.
Maka patutkah mereka yang engkar itu percaya kepada perkara yang salah, yang batil, menyembah berhala, duk sembah betul sunnah ni, pergi mitoknya tunggu kayu, mitoknya kubur-kubur tok keramat tok tu lah. Jangan. Dan mereka kufur akan nikmat Allah Azza wa Jalla dengan melakukan maksiat, meminta perkara-perkara yang tidak sepatutnya kepada apa? Kepada orang lain. Jangan, kita kata. Jadi baiklah para jemaah sekalian, kesimpulan daripada beberapa ayat yang kita baca ni, kan, ayat kita ada daripada ayat 70 hingga 72, sikit je ayat kita hari ni, iaitulah Allah Ta'ala sebut tentang keesan Allah Ta'ala supaya kita tengok pula kepada kehidupan realiti kita, umur kita, rezeki kita, anak keluarga kita, itu dia panggil kehidupan. Dalam ayat Tuhan ini juga, dalam ayat ini juga Allah kata faddala ba'dakum fir rizq, faddala ba'dakum ala ba'dhin fir rizqi. Tuhan kata berbeza-beza rezeki. Kata di ulama, ayat ini membatalkan suatu mazhab pahaman sosialis yang nak sama belaka rezeki itu. Kerajaan apa kena kita lah. Setiap ada rezeki, jangan bimbang. Lagi kaya dia, lagi banyak zakat. Zakat itu akan turun kepada orang pakai miskin. Sehingga para ulama mengatakan Sayyidina Abu Bakar lah orang yang kerajaan yang pertama mengisytiharkan perang untuk menjaga hak orang fakir miskin, iaitulah mengisytihar perang dengan orang yang tak mau bayar zakat. Masya Allah. Maka di sini juga ayat ini kata di ulama tafsir, ada mujawazi munakahatil ins al jin. Ayat ini menunjukkan bahawa tidak boleh orang nikah dengan jin. Dalam kitab Adwaul Bayan mengatakan demikian. Baiklah, itu kehidupan. Kalau kita kata cucu dalam ayat Quran, hafadah dengan makna anak. Tamaklah perbincangan kita secara ringkas-ringkasnya. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, bermula ayat yang ke-73, wa ya'buduna min dunillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.